Baik, yang keempat. Yang keempat, Nabi SAW sentiasa berusaha untuk meminimalkan, dengan kata lain meringankan beban-beban terhadap umat dia, terutama dalam soal yang berkaitan dengan syariah ataupun ibadah. Nabi tak mau memberat-beratkan umat dia. Contoh paling mudah, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dapat apa? Kewajipan solat kan. Asalnya berapa rakaat? 50. Berat tuan-tuan 50 ni. Jadi Nabi ni tak mau memberatkan umat dia dengan 50 rakaat. Akhirnya turun naik, lebih kurang 9 kali, dapatlah 5 rakaat. Tu pun berat ke tak berat tuan-tuan? 5. Berat. Bayangkan 50 tanpa perubahan. Kita ada 24 jam, solat pula 50 rakaat. Kalaulah kita tambah sejam 25, bagi dengan 50, seolah-olah macam setengah jam sekali semayang. Duk setengah jam kena semayang, duk setengah jam kena semayang, duk setengah jam kena semayang. Teruk ke tak teruk? Teruk. Payah nak kerja lagu ni. Tambah-tambah duk di pejabat pos dah. Mari seorang. Abang nak apa? Beli stamp berapa ringgit? 3 ringgit bang. Okey, stamp 3 ringgit. Mari hak ni buat apa? Renew lesen. Habis 2 orang, tunggu saat saya nak semayang. Dah 2 orang ni dah setengah jam dah. Nak pergi semayang dulu. Semayang kan wajib, setengah jam sekali semayang, baru mari pula. Mari pula orang nak hantar bungkusan. Mari pula hak ni jedek punya tu kan. Sudah ada orang, saya semayang dulu. Semayang. Maksudnya lebih kurang 8 jam kita kerja, 8 jam, setengah jam sekali semayang. Berapa kali semayang tempat kerja? 16 kali semayang. Berat. Hatulah dirisaukan tak? Ada pernah bila kita cerita macam ni, saya lepas kuliah ni kan, lepas kuliah dia bercerita, betul Ustaz, kalaulah setengah jam sekali, malam Jumaat lagilah seksa Ustaz. Dia kata, ni bukan dalam kuliah, dia cerita lepas tu. Dah apa? Kita selalu sejam 2 jam, ni setengah jam, Allah kena berhenti semayang dulu. Dia pi juga waktu. Tak nak habaknya begitulah jadi kesukaran kan. Dah semayang wajib, tak boleh kena berhenti, kena semayang. Dan mungkin kita boleh katakan bila semayang setengah jam ni, waktu luput dengan waktu masuk tu amat-amat dekat dah, tak boleh nak ijah dah. Mana kalau tak semayang juga, jadi terlepas dah masuk waktu lain. Siksanya kita nak jaga waktu. Tapi turun-turun 5. 5 tu pun ada lagi orang tak mau semayang. 5 tu pun ada yang pilih-pilih. Antara hak selesa untuk semayang ialah biasa maghrib, lepaslah maghrib, Zuhur. Tapi hak payah nak buat subuh, asar, isyak. Subuh sebab semua galik tidur. Asar ni jenis santai-santai kan. Ni kadang-kadang malas dah kalau duduk padang bola sebelum asar, memang main bola lah. Lepas tu kalau isyak. Tapi hadis Rasulullah untuk kesan orang munafik, tengok pada 2 solat. Solat apa? Subuh dengan isyak. Orang munafik payah nak buat. Kalaulah kita ambil dari sudut berjemaah pula, biasa semayang apa yang paling sikit jemaah main masjid? Subuh lagi asar. Isyak tu tak boleh nak buat apa sebab ada kuliah. Tiba-tiba terus balik. Hang lepas kuliah balik terus. Jadi seganlah dia dah. Kena juga semayang isyak. Kalaulah semayang tu bukan 5, 3 tuan-tuan. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi kalau 3. Bayangkan 4 tu tak ada. Allah fardukan hanya subuh 2 rakaat. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi tuan-tuan. Walaupun subuh 2 rakaat. Bayangkan subuh tu Allah kata berat 2. 1 rakaat saja. 1 rakaat saja subuh. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi. Bayangkan subuh pula tak ada sujud, tak ada rukuk. Allahu Akbar, at-tahiyat terus. Ada lagi tak orang tinggal? Dah bayangkan kita kecil. Semayang tu ialah Allahu Akbar, turun, at-tahiyatul mubarak, salat. Ada lagi tak agak-agak orang tinggal? Semudah itu pun tuan-tuan, ada lagi yang tinggal. Bukan senang, berat solat tu. Tapi kerana Nabi nak bagi ringan, 5 tu pun susahnya, 5 tu pun payahnya.
Tengok pula bab solat. Nak cakap, nak suruh juga semayang jangan tinggal. Hak tak boleh berdiri, ada rukhsah, ada keringanan, boleh solat sambil duduk. Hak tak boleh duduk jenis pinggang keras apa macam, boleh lagi sambil baring. Hak baring tak boleh nak bergerak langsung pula, boleh guna dengan isyarat. Poin dia, jangan tinggal semayang. Keadaan mana sekalipun semayang tu wajib. Dah payah berdiri duduk, dah payah duduk baring, dah payah baring guna isyarat. Ni bukan setakat baring, bila pejam mata tak buka-buka. Oh, lena terus. Nak bagi mudahnya tak? Yang penting semayang. Tapi masalahnya kita kadang-kadang hari ni duk bergaduh isu-isu remeh, isu-isu yang Nabi buat. Tambah-tambah Nabi buat dua-dua. Tapi kerana jenis suka, contohlah kita kata ambil hak senang-senang apa dia. Hak nak turun sujud kan. Hak nak turun sujud, Nabi turun lutut dulu baru tangan ke, tangan dulu baru lutut. Duk bergaduh dua ni. Oi, hadis kata Nabi turun lutut dulu baru tangan. Hak ni pula Nabi turun tangan dulu baru lutut. Yang hakikat sebenarnya kalau buka dua-dua Nabi pernah buat. Ada sahabat tengok Nabi turun lutut tangan, ada sahabat tengok Nabi turun tangan lutut. Jadi buat apa nak bergaduh? Hang nak buat hak mana pun. Hak lutut pertahanlah kelututan dia tu. Hak tangan pertahankan hak ketanganan dia. Kalau nak bergaduh juga boleh. Cari orang turun kepala dulu. Betul. Dia ni pelik, orang lain lutut atau tangan, tiba-tiba dia kepala dulu. Nak bergaduh dengan tu. Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah kita nak cari bergaduh tu. Pelik orang ni tak. Okey, bab semayang, bab puasa, Allah bagi keringanan walaupun wajib 30 hari bulan Ramadan, tapi orang musafir boleh tangguh, boleh tunda. Orang sakit boleh tangguh, boleh tunda. Orang haid, orang nifas, orang menyusu, ada keringanan yang Allah bagi. Walaupun tu adalah perintah wajib. Kalau bab zakat pula, memang ada sebahagian orang Allah anugerahkan dengan harta, tapi dia bagi keringanan. Hanya cukup haul, cukup nisab. Tak cukup haul, tak cukup nisab, tak payah. Orang kaya wajib bagi zakat, orang miskin wajib terima zakat. Apa masalahnya? Haji pula senang. Haji hanya wajib kepada yang mampu. Hak tak mampu tak payah pi. Disebabkan dia berasa sampai bila-bila tak mampu, dia tak ada niat pun nak pi. Itu bahaya. Sebenarnya bila Quran sebut istita'ah ni bukan sekadar mampu, tetapi menyediakan kemampuan. Yang ni kita silap faham. Jadi bila kita meletakkan skeptik mampu dengan tak mampu, orang yang tak mampu sampai bila dia tak pasang niat, tuan-tuan? Pasal apa tak pergi Mekah? Tak mampu, Ustaz. Bagi dia orang hak mampu saja pi. Sebab dia skeptik dia, hak ni mampu, hak ni tak mampu. Bila tak mampu sampai bila-bila tak mampu. Istita'ah yang sebenar menyediakan kemampuan. Kita memang tak mampu, tapi kita taruh sikit. Kita yang melengkapkan dan menyediakan kemampuan tu. Kalau letak atas tak mampu, memang dia tak akan pasang niat sampai bila-bila. Jadi hanya orang mampu sajalah boleh pergi haji. Kita tengok kalau kita baca sejarah-sejarah sedih, sejarah-sejarah kita kata yang boleh jadikan pedoman dan iktibar, kadang-kadang hanya jual buah-buahan tertentu boleh pergi haji. Jual ubi-ubi boleh pergi haji. Sebab apa? Dia menyediakan kemampuan tu. Memang kalau kita secara zahir dia tak mampu, tapi yang Allah suruh menyediakan kemampuan. Sebab tu dalam hidup ni Allah tak tengok keputusan, Allah tengok ikhtiar kita. Macam Nabi berperang, Allah nak tengok kita berperang. Ting. Menang kalah bukan cerita kita. Menang kalah bukan cerita kita. Kita yang gerakkan tubuh kita, tangan, kaki, tulang pak kerak masuk medan. Allah nak tengok tu. Betul ke kamu pertahankan agama? Kamu syahid ke? Kamu tak syahid ke? Kamu menang ke? Kamu kalah? Tu kerjaku. Tu dari sudut apa yang kita sebutkan sebagai keringanan, sebagai rukhsah. Dulu
perang. Kalau kita tengok orang agama dulu, ghanimah diharamkan. Cuba buka hadis-hadis tentang kisah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni dilantik khas oleh Nabi Musa. Kalau aku wafat, kamulah memimpin Bani Israel. Bila Harun wafat, Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun jadi pemimpin Bani Israel, kena lawan orang Kanaan. Berperang. Bila berperang, menang. Bila menang, kumpulkan ghanimah. Tapi ghanimah dulu haram, tak boleh diambil. Zaman tu dia akan turun api suci. Allah akan turunkan api suci ni keliling ghanimah, kemudian dia naik hilang tu. Api suci ni macam hak makan Habil dan Qabil punya korban dulu. Jadi korban Habil, korban Qabil, turun api suci tu, Allah memilih hak mana, dia naik. Kalau zaman Nabi Muhammad haram lagi tak ghanimah selepas peperangan? Tak haram dah, dihalalkan. Maksudnya keringanan. Ketika kes ni, kes zaman Nabi Yusha' ni, api tu datang tapi dia tak mau bawa ghanimah tu pi sekali dengan dia. Jadi Nabi Yusha' ni mesti ada berlaku pengkhianatan ni. Ada siapa dak sembunyikan harta ghanimah, tak kumpul dan tak letak dalam tempat himpunan. Masing-masing tak mau mengaku. Akhirnya kepala-kepala kepada 12 Bani Israel kena bersalam dengan Nabi Yusha'. Mari ketua ni salam. Mari ketua ni salam. Ada beberapa ketua tu bila salam jari dia, tangan dia terlekat. Baik hang mengaku, hang sembunyi apa? Bila bawa keluar tuan-tuan, kalau kita pun, kita pula, saya lah, tuan-tuan mungkin tak, mungkin akan sembunyikan. Apa dia yang mereka sembunyikan? Emas sebesar kepala lembu. Kepala lembu hari ni bukan emas, kepala lembu berapa kilo? Lebih kurang lah, agak-agak kepala lembu berapa kilo? Ringan-ringan berapa kilo kepala lembu? 5 kilo. Lebih kot. Besar juga kepala lembu ni. Takkan 5 kilo je. 10 lah, 10 kilo. Tu kepala lembu betul. Kalau emas sebesar kepala lembu, letaklah 30. Harga hari ni 30 kilo emas berapa? Kalaulah kita duduk perang-perang jumpa hak tu, agak-agak sembunyi juga ke? Agak-agak rasa nak sembunyi juga ke? Jangan tuan-tuan. Besar ni emas. Kita hak gelang besar ni pun action habis teh dah orang perempuan dah. Padahal gelang besar ni je pun. Kenduri tu sengaja pakai hak labuh, nak suruh bila macam ni jatuh sendiri baju. Nak tunjuknya besar jam je. Ni besar kepala lembu tuan-tuan. Mungkin kita tertawan dan tertarik. Jadi bila letak balik hak pengkhianatan tadi, barulah api tu mari ambil. Tapi Allah ringankan, rukhsahkan halal. Ghanimah. Banyaklah keringanan-keringanan yang Nabi minta pada umat dia.